الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودلحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana memberikan kita kehidupan daripada tak ada bagi ada, daripada kita buta bagi kita celik, daripada kita jahil bagi kita jadi orang yang mengerti, yang alim, daripada kita lemah dijadikan kita kuat, dan daripada kita tak mengetahui, tak mengenal, kepada kita mengenal, kepada kita mengetahui dan merasai. Alhamdulillah. Moga-moga kita dalam rahmat, kita dalam kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ada apa luar tanya? Ada soalan? Ada siapa nak tanya lu? Bagi panas enjin. Tanya. Bagi enjin hangat. Okey, mereka tak nak tanya, saya nak tanya Ustaz. Boleh. Kenapa saya rasalah saya ni masih macam terpenjara lah Ustaz. Terpenjara dengan dunia ni Ustaz. Kenapa terasa terpenjara dengan dunia? Ya. Kerana hijab. Kerana hijab pada penglihatan, hijab pada pendengaran, hijab pada sentuhan menjadikan kita terpengaruh dengan kebendaan. Maka itulah kita masih terdinding. Maka kita kena free-kan diri kita daripada terdinding dengan kita melihat di awal kita. Kita sekarang melihat yang dah ada. Cuba kita melihat yang di awal kita. Yang di mula-mula kita diketahui dan dikenali. Cuba kita lihat orang tu. Pastinya kita tak terhijab. Okey Ustaz. Cara nak keluar tu Ustaz, dia sebab kita masih lagi perlukan kita pendek kata kita tak boleh nak nafikan lah keperluan kita di dunia, tapi tak nak bagi benda tu satu yang benda yang memberatkan bagi kita Ustaz. Bagaimana cara? Cuba balik kepada mengetahui diri. Kita tak balik kepada diri kita balik pergi lain. Cuba balik bagi diri kita. Sebab apa? Paling istimewa diri kita. Paling indah diri kita. Paling dimuliakan diri kita. Tapi kita memuliakan yang lain, mencari yang lain, berkehendakkan yang lain. Kita senang dengan yang lain, kita terpengaruh dengan yang lain. Dengan diri kita tak terpengaruh. Walhal, apa yang baiklah hidup kita? Diri kita sendiri je lah. Bukan ada lebih dari itu yang terbaiklah hidup kita. Alright. Tak tadi tengok gambar dah. Gambar. Bagi ada gambar. Tak ada tengok orang lain. Tengok. Tengok pesantren ni pun boleh lah. Okey. Sambung baca Ustaz.
Baik. Muka surat berapa ni? Muka surat berapa lah? Belum kan? Sampai tahun mana? Syarah ketiga, perenggan kedua. Syarah ketiga, poin kedua. Jika dia tidak dapat, no? Ya. Okey. Kata pengarang kitab Futuhul Ghaib, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kata pengarang kitab ni, dalam perenggan ketiga, kalau buku Jawi muka surat 21, buku Rumi tak tahu muka surat berapa. 21 juga. Okey. 21 juga. Jika dia tak dapat pertolongan Allah, maka berterusanlah ia merayu, salat, berdoa dan menyerahkan dirinya dengan penuh harapan dan cemas terhadap Allah Subhanahu wa taala. Panggil tak mai, pulun panggil juga. Semayang. Nak panggil tu nak pergi panggil mai. Nak panggil bagi mai sebab tu dia harap boleh tolong dia. Pasal apa? Dia dalam keadaan huru-hara. Dia tak ada lain, dia ada Tuhan dia. Maka panggil sekali tak mai. Panggil sekali tak mau menjelma. Sangka dia lah. Wahai Tuhan, dia bukan pernah jauh dari dia pun. Kan? Tak pernah jauh pun tapi dia tak panggil. Itu apa? Dia berdoa dan menyerahkan diri. Barulah nak tawakal. Barulah kunun-kunun la haula wala. Barulah tak ada daya. Dengan penuh harapan dan Ta'ala, Allah tidak akan menerima rayuannya sehingga dia memutuskan dirinya dengan keduniaannya. Tadi tu, memutus dengan ia terpengaruh dengan biji mata. Terputuslah dengan pandangan dia. Yang dia lihat adalah Allah. Mutlak dia lihat masa tu. Maka Tuhan tak akan tolong dia sampai dia betul-betul melihat Tuhan dalam pandangan dia. Melihat Tuhan dalam pendengaran dia. Melihat dan dia berdoa, dia tak akan perolehi pertolongan. Sehingga dia memutuskan dirinya sama sekali dengan segala-galanya kecuali Allah. Sebagaimana dia berada di alam roh, hanya Tuhan saja yang dia berhubung. Bukan dengan lain. Maka Allah tidak akan menerima rayuannya sehingga dia memutuskan dirinya dengannya. Setelah putuslah dia dari hal-hal keduniaan, maka ketentuan dan kerja Allah akan terzahir melalui orang itu. Dan lepaslah ia daripada hal-hal keduniaan. Tinggallah ia padanya roh saja. Tak penting dah lain, tak penting dah lain. Tak penting dah lain. Sampai dia benar-benar jadi macam Nabi Musa. Dia benar-benar jadi macam Siti Maryam. Dia benar-benar jadi macam Nabi Ibrahim. Dia benar-benar jadi macam Nabi Yunus. Dan dia benar-benar jadi macam Ashabul Kahfi. Baru betul-betul Tuhan tolong dia. Kalau tidak, dia minta lah seorang-seorang dia. Jenuh keras datang tu. Pasal apa? Pertolongan takkan sampai. Sebab dengan dia masih terlekat kebendaan terlampau banyak. Keduniaan terlampau banyak. Dan paling pasti, akal dia masih duduk pada logika. Dia tak mau buang logik tu. Maka pertolongan Tuhan tak sampai. Okey. Bicara dulu tang tu. Okey, jadi Ustaz tadi bagi contoh Nabi Allah Musa, Siti Maryam. Okey, pada kita cubalah nak letak diri kita pada kekasih-kekasih Allah ni. Adakah waktu tu Ustaz dia kemuncak kepada pergantungan, kemuncak kepada cemas diri tu Ustaz? Macam mana keadaan tu Ustaz? Jadi bila naik bot pergi ke laut nak memancing, dia nak pergi mancing di laut. Dia bawa segala peralatan kecemasan, dia bawa segala peralatan perlindungan dengan minyak dia ada 3-14 tong. Dia pun pergi ke laut memancing. Sampai di laut, tak semena-mena datanglah ombak besar, ribut topan semua mai. Ketika tu pengharapan dia dengan siapa? Dengan bot ke dengan Tuhan? Tang ni ya.
Lepas tu dia pun duk kata, ya Allah tolonglah. Tapi tangan dia mesti ada di steering boat. Dan kaki dia masih berpijak dengan boat. Dan dia sambak life jacket, dia pakai life jacket. Dia bawa. Tiba-tiba datanglah ombak 30 kaki, belasah bot dia, bertabung habis masuk dalam laut. Okey. Ketika tu, harapan dia dengan siapa? Dengan Tuhan ke dengan life jacket? Ketika tu tak sepenuhnya. Tiba-tiba 6 jam dah ada di laut. Maka vest, apa tu, jaket dia tu tak boleh bertahan lebih. Life jacket dia tu tak boleh bertahan lebih daripada 6 jam. Maka ketika tu dia tenggelam timbul. Baik. Dia tak boleh pergi duduk dekat situ, dia tak akan minta betul-betul dan Tuhan tak bagi kat dia. Dan sampai satu ketika kaki dia dan dia nak mengharap. Pada ketika benarkah yang dikatakan beriman kerana dia melihat Tuhan dia ihsan tu? Iaitu, kalau ketika tu benar, pertolongan Tuhan pun sampai. Dia kena duduk dalam tu lah. Jadi sekarang ni, kita kena duduk macam mana kita lemas di laut. Betapa kita mengharapkan Tuhan, tolonglah bantu. Baik. Jadi Ustaz, okey. Kalau itu pada kemuncaknya Ustaz lah, pergantungan. Jadi macam Ustaz cerita tadi, ada boat, ada life jacket. Macam mana nak tengok pada ikhtiar hamba pula Ustaz dari sudut macam tu? Ikhtiar hamba pasti berlaku dengan iradat Tuhan. Tak berlaku ikhtiar hamba kalau bukan dengan iradat Tuhan. Dia bagi dekat dia macam mana, nampak tong, pergi kat tong, nampak plastik, pergi kat plastik, nampak straw, pergi kat straw, dia akan pergi. Kerana itu adalah iradat. Dan pastinya dia akan ingat kembali pelajaran ketika lemas, apa dia nak buat. Dan paling dia teringat macam nak selamatkan diri daripada Great White Shark. Mesti berlaku yang tu, tak boleh tidak. Sebab dia hamba. Makanya Ustaz, yang dikatakan waktu bergantung tadi tak bolehlah kita duduk saja Ustaz. Duduk tu dia tak berusaha tu lah dia pergi bergantung. Okey. Okey, next. Bergantung dengan Tuhan. Nak tengok nasi tu lompat masuk dalam mulut ke tak? Bila orang tanya pasal apa tak suap, Tuhan kalau nak bagi dia suap. Hantu. Okey. Okey, next. Okey, soalan. Assalamualaikum Ustaz. Hello? Ya. Hello? Silakan. Okey. Hello. Saya nak tanya. Ada kadang-kadang kita tak berharap sangat dan tak cemas yang tahap maksimum tapi tiba-tiba tercapai. So dalam keadaan macam tu macam mana pula kalau kita nak ambil benda ni Ustaz? Kita kena takut tak sebab belum habis cemas lagi tiba-tiba dah termakbul ataupun Soalan. Saya nak tahu soalan. Soalan dia macam mana pula kalau keadaan kita dalam keadaan tu. Okay. Tak ada cemas lagi benda sampai dah. Okey. Ya. So kita nak ambil benda tu. Tadi saya habaq dah kena buang logik. Dalam hal ni tu logiknya tu. Kita susah baru Tuhan tolong. Takkan Tuhan kata aku tolong hang waktu hang susah.
Adakah sebelum hang susah aku tak boleh tolong? Buang logik. Tu saya dah buang logik tadi tu. Baik. Baik. Okey Ustaz, ni ada satu soalan. Dia menceritakan diri dia lah. Okey. Dia rasa bahagia sangat sekarang ni seolah dia menikmati syurga. Tapi bila dia cuba sampaikan pada contoh pada ahli keluarga dia, pada anak-anak dia, tak berapa lama mesti akan terjadi perkara yang sedih. Macam mana tu Ustaz? Saya lagi tak apa nak faham. Okey, kalau dia seorang-seorang lah, dia akan rasa bahagia lah. Dia rasa macam duduk dalam syurga dah lah. Okey, tapi bila tatkala dia cuba bercerita pada ahli keluarga, pada anak-anak, mesti lepas tu berlaku satu perkara sedih. Macam mana tu Ustaz? Pasal dekat Tuhan dengan dia. Terlampau dekatnya Allah Ta'ala dengan dia. Sebab tu, bila dekat, badan tak mampu tanggung. Yang menceritakan tentang dekat tu. Sedih tu, pasal kedekatan Tuhan dengan dia. Sedih tu berlaku lah. Normal lah. Untuk manusia yang mengharap pada Tuhan tu normal lah. Sangat normal. Alright. Next. Silakan soalan. Silakan. Soalan. Saya nak tanya, Ya. Ustaz, macam mana kita nak bezakan bisikan syaitan dan juga kejahatan nafsu sendiri? Bisikan syaitan dan kejahatan nafsu sendiri. Okey. Nafsu ni penggerak. Ya. Pokok saya bertindih. Saya remove Ustaz yang dekat tab. Sekejap. Remove. Okey. Okey, boleh Ustaz. Teruskan. Dengar lah. Dengar. Waizal left. Okey. Okey. Kalau bisikkan diri, dia lebih mementingkan kehendak tubuh. Kalau bisikkan syaitan, dia lebih mementingkan untuk putuskan hubungan dengan Tuhan. Kalau diri, dia nak pada tubuh, dia nak terseronokkan untuk diri tubuh tu. Tapi kalau hak syaitan ni, dia melekakan kita daripada Tuhan tu. Dia lebih kepada memutuskan kita kepada mengingati Tuhan, seronok. Dia lekakan ke arah tu. Itu syaitan. Dan dua-dua. Maksudnya Ustaz, fitrah kita tu sebenarnya bukan menjauhi Tuhan lah. Kita semua nak pergi kat Tuhan. Dia melekakan, dia melupakan, dia melalaikan. Semua orang nak pergi kat Tuhan. Bagi tahu satu orang yang tak mau pergi kat Tuhan dari dunia ni siapa? Orang cukup yang tak mau kat Tuhan. Tak ada kot. Ada. Semua orang dia nak kat Tuhan. Semua orang. Tak ada satu pun yang tak mau kat Tuhan dia. Cuma dia tak tahu kata dia mau tu Tuhan dia tak tahu. Yang tu lah yang menjadi sedikit permasalahan sebab dia tak tahu. Baik. Okay, terima kasih. Sama-sama.
Okey Ustaz, soalan. Ya. Ya. Apa nak diceritakan bila seseorang tu dah tak melihat kepada, contohlah kita bagi contoh duit. Dia ada duit pun dia rasa tak seronok Ustaz. Macam mana tu Ustaz? Pasal pengenalan dia dah ada, cuma dia tak tahu. Pengenalan dia pada Tuhan tu dah ada, cuma dia tak tahu. Bila pengenalan tu dia pada Tuhan tu wujud, yang lain menjadi remeh. Sebab tu yang lain dia buat tak tahu. Bukanlah dia buang dah, tapi dia buat tak tahu. Bukan satu prioriti dalam hidup dia. Kerana dia telah pun mengenal siapa Tuhan dia. Baik. Okay, next. Ustaz, Assalamualaikum. Ya, Ustaz, saya Gulam. Pak Gulam, Jakarta. Yogyakarta. Ustaz, nak tanya sikit lah. Saya pun dengar juga lah mengaji. Dengar petua-petua supaya solat kita ni, supaya kita waktu tu kita beribadah dengan Tuhan tu, kita bercakap-cakap dengan dia tu kan. Tapi saya pernah boleh nak khusyuk. Tak reti nak khusyuk. Sujud pun kadang-kadang tak khusyuk. Macam mana tu Ustaz? Nak pejam mata ke? Okey. Nak kena ayat. Jadi. Okey. Jadi, bawa pikat diri yang mengetahui itu, dan ketahuilah bahawa tidak dapat khusyuk kepada Allah itu adalah suatu kekhusyukan yang sangat-sangat sempurna. Ketahui yang tak boleh khusyuk itulah khusyuk yang sangat sempurna. Nak cari macam mana Ustaz? Sekali lagi tak faham. Mengetahui bahawa tidak mampu khusyuk itu adalah kekhusyukan. Okey. Yang kata khusyuk ni, dia mengetahui dia tak mampu khusyuk melainkan Tuhan tolong dia. Sebab atas dasar dia mengetahui dia adalah la haula wala, tidak ada daya dan upaya, quwwata illa billah, melainkan dengan pertolongan Allah. Maka dia ketahui dia tak mampu khusyuk melainkan Tuhan tolong dia bagi jadi khusyuk, maka itulah khusyuk nama dia. Tapi saya selalu tak khusyuk. Tuhan tak sayang kat saya ke? Kalau dia tak sayang kat saya, ulang tak main terus ya di dunia ni. Kalau Tuhan tak sayang, kalau Tuhan dia tak sayang, tak ada Tuhan dia tak sayang lah. Sama Ustaz, ada, semua yang ada tu dia kasi sayang. Ustaz, Priyen tu gelak kat saya Ustaz. Ya. Priyen Al-Sufi dia gelak. Jahat dia mana? Jadi daripada soalan Pak Ghulam tadi, Ustaz, khusyuk ni bukan benda reka Ustaz nah. Dan khusyuk ni bukan benda. Khusyuk ni bukan benda. Dia bukan satu benda. Oh, kita duk teringat ayat, makna ayat tu. Khusyuk ni bukan benda macam tu. Khusyuk ni adalah pengetahuan yang dirasai, diketahui, dimaklumi. Ya, yang Tuhan sangat-sangat menguasai penuh hidup kita. Sehingga tiada daya sedikit pun untuk kita nak bergerak atau nak berdiam, melainkan dengan perhatian Tuhan. Mengetahui tentang tu, itulah khusyuk. Mengetahui, merasai, seronok dengan pelam muda cicah garam belacan. Seronok tahu kata pelam tu sedap, tahu kata pelam tu masam, cicah garam belacan, ada cabai, ada asam, ada gula, ada garam. Makan dan tahu keadaan itu sedap. Pengetahuan tu lah yang makan khusyuk, sehingga orang lalu pun kita tak nampak. Okey. Dan sebenarnya kita seronok kat garam belacan tu ke? Kita seronok yang memperkenalkan tu. Maka yang memperkenalkan. Itulah nama dia khusyi'in, orang-orang yang khusyuk. Okey. Maknanya Ustaz nak bagi faham lah, nak bagi faham khusyuk ni adalah mengetahui bagaimana Allah memandang diri kita sehingga kita boleh melakukan sesuatu perkara tu Ustaz. Ya, benar. Bergantung pada level seseorang Ustaz. Dia sebenarnya dia sebenarnya setakat mana kita tahu. Faham seseorang tu lah. Ya, betul.
Okay, next. Okay, Ustaz. Tolong terangkan sedikit Ustaz yang dikatakan Tuhan pentadbir sekalian alam ni Ustaz. Nak bagi faham Ustaz. Ya. Okey. Alam ada dua. Alam ni ada dua. Satu yang saghir. Satu yang kabir. Yang saghir tu yang mana? Yang saghir tu selain daripada yang bernama insan, itu semua saghir. Yang kabir tu yang bernama insan, tu yang kabir. Tu alam yang besar yang Allah Ta'ala takbir. Jadi bila Allah Ta'ala takbir, dia bubuh semua pada alam besar tu. Kehendak, kekuatan, ilmu, kehebatan, semua dia bubuh dekat alam besar. Sehingga alam besar menjadi induk untuk pentadbiran dia pada alam kecil. Kerana Tuhan mentadbir alam besar, alam kecil ada dalam pengurusan dia. Matahari ini naik turun kerana adanya alam besar, iaitu insan. Maka kerana Tuhan mentadbir kerajaan dia besar pada yang bernama insan ni, maka kerajaan kecil dia akan berfungsi. Kerana menurut Tuhan untuk mentadbir kerajaan yang besar. Mentaati Tuhan dalam pentadbiran kerajaan yang besar ni. Jadi, kita inilah pentadbiran Tuhan yang paling besar. Sehingga alam-alam ni semua terbit dan menuruti dan taat dan paling setia. Okey. Okay. Alright. Okay Ustaz, cerita sikit alam kubur ni apa dia Ustaz? Alam kubur ni, Tuhan kata, Alhaakumut takasur. Bermegah-megahlah kamu. Apa yang kita megah? Dunia-dunia. Harta benda, rumah tangga, anak isteri, suami, kerja kita, pangkat derajat, duit ringgit, kepala bana apa lagi semua kita duduk. Maka satu nama dia dunia. Yang menjadi hijab kita dengan Tuhan. Yang menjadi kita telah diperkotak-katikkan oleh mereka. Alhaakumut takasur. Bermegah-megahlah kamu. Dengan benda-benda tu lah. Dia seronok-seronok. Lah ni pakat seronok duk berebut kerusi. Seronok kerusi kan. Ambil kerusi tu, ambil kerusi ni. Berebut-berebut. Duk seronok tu hatta sehingga kamu dilalaikan oleh apa yang kamu seronok tu. Apa yang lalai? Kamu akan lupa aku. Hatta zurtumul maqabir. Sehingga kamu telah dilalaikan mereka dan kamu telah melewati liang kubur. Tadi tanya kubur. Kubur ni ada dua. Satu alam kubur lain. Satu lagi tanah kubur lain. Yang Tuhan cerita dalam tu adalah tanah kubur. Sebab keduniaan ni bersangkutan dengan tanah kubur tu. Okay. Maka kamu akan dilalaikan oleh dunia sehingga kamu telah melewati liang kubur. Apa dia kubur? Perantaraan. Kubur ini satu tempat semadi tubuh. Satu lagi perantaraan. Dia panggil barzah. Alam barzah. Alam perantaraan antara hidup dan mati. Antara dunia dan akhirat. Dia duduk tengah-tengah. Alam kubur ni, akhirat belum sampai, dunia telah tiada. Tempat transit nak pergi ke Eropah, transit dia berhenti sat di India, tempat berhenti. Maka alam kubur adalah alam untuk roh. Dia untuk roh. Alam untuk roh beristirahat. No. Tak rehat datang tu akan disoal selidik, akan disoal siasat. Maka lama mana? Allahu a'lamu bissawab. Tak tahu, Tuhan je tahu. Jadi itulah alam kubur. Tempat kita transit.
Yang dunia tak patah balik lah. Akhirat tak sampai pergi. Dia berada di tengah-tengah. Kita dah lalu kita dah lalu 2 barzakh. 1 dalam alam roh. 2 dalam alam perut ibu. 3 dalam alam kubur. 2 telah kita lalui. 1 lagi dalam tanah. Di alam barzakh. Itulah alam kubur. Tinggal lagi 1 lah ni Ustaz, nak tunggu. Duk tunggu tu lah. Duk tunggu dia keteng. Nombor 30. Maknanya Ustaz yang mana yang dah pergi ni dah duduk alam tu lah Ustaz nah? Ya. Dah duduk di alam perantaraan. Okey. Macam mana Ustaz, macam mana mereka yang gugur dalam medan syahid? Jangan steady lah. Wah. Mereka di alam rehat. Okey. Okey, next. Soalan, silakan boleh type, saya bacakan. Mak Pian ada soalan ke? Tak dengar. Tak dengar, Mat. Unmute dulu. Sengak tu. Yang lain ada soalan, silakan. Ustaz. Ya. Ya, Gulam. Ustaz ceritalah sikit yang Ustaz dekat New Zealand tu sebelum naik cable car tu. Saya tak ingat mana jadi pak. Ada orang putih tu tanya Ustaz. Is this the way how you dress? Orang Islam dress macam ni ke? Tak tahu. Nak record. Masih weh. Nak record. Tak. Saya cari video tu pun tak jumpa dah. Memang best lah Ustaz cakap tu. Oh ya kah? Sekejap. Kau Ustaz tak pergi New Zealand? Tak tahu, tak ingat. Okay, next soalan. Ngaji apa? Tak ada tanya. Mengaji apa? Tanya, tak mau. Dia bukan tak mau tanya. Kadang-kadang tak dan bertanya, telah jawab. Okey, Mak Pian tanya Ustaz. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Macam mana nak melihat Tuhan yang tidak menyamai segala sesuatu tu Ustaz? Macam mana nak melihat Tuhan tidak menyamai segala sesuatu? Macam mana boleh melihat mimpi? Mimpi tu kita tengok. Macam mana betul-betul tengok lu mana mimpi tu? Depan ke, belakang ke? Kau mimpi tu atas? Kalau kita tengok belah mana mimpi tu? Macam mana nak melihat Tuhan, dia tak menyamai salah sesuatu, tu soalan dia kan? Ya. Jawapan dia, kalau dia menyamai segala sesuatu, adakah dia nama Tuhan? Tak. Jadi dia tanya macam mana nak melihat Tuhan tak menyamai segala sesuatu. Kalau menyamai segala sesuatu, tak payah tanya soal melihat.
Lah ni nak tanya, nak melihat Tuhan tu nak lihat macam mana? Sebab melihat dia kena ada Ada jarak. Yang ditanya soalan yang ditanya tu nak melihat dengan mata lah. Nak melihat dengan apa Tuhan ni? Nak lihat apa? Pasti tanya melihat. Kalau melihat nak faham macam mana? Pakai mata ke? Pakai apa ke? Sebab tu dia ada satu syair Ustaz yang sebelum ni dibincangkan lah. Nak tengok aku, tengoklah di tanda, tapi aku tak pernah ada pun kat tanda tu. Betul Ustaz macam tu? Betul. Bagi senang faham, kita tengok burung merak. Yang kita tengok burung merak tu, cantik burung merak tu kah atau burung merak tu? Cantik tu ada di mana sebenarnya? Ada di burung merak tu kah? Ada di tau kita? Di tau. Nak tengok Tuhan, tengoklah di tau yang dia ada, yang nyata tu. Bukan dia suruh tengok di bentuk, warna, bukan suruh di tempat, bukan keadaan, bukan posisi. Dia bukan dimensi. Tengok di tau yang menyatakan semua tu. Tau tu lah keadaannya. Macam mana? Ia bukan dengan semua. Tuhan tu boleh dilihat kalau kita kata dia bukan. Boleh lihatlah Tuhan tu. Jangan lihat Tuhan pakai terminologi. Tak boleh dapatnya. Nak melihat, kena ada depan. Tuhan tak ada depan, nak lihat je nak. Nak melihat, kena ada belakang. Tuhan tak ada belakang. Melihat je nak. Nak melihat, kena ada kanan. Tuhan tak ada di kanan. Macam mana nak lihat dia? Nak melihat, kena ada kiri. Tuhan tak ada di kiri. Nak melihat, kena ada atas. Tuhan tak ada di atas. Nak melihat, kena bawah. Tuhan tak ada di bawah. Nak melihat, kena dalam. Tuhan tak ada di dalam. Nak melihat, kena luar. Tuhan bukan ada di luar. Cerita man, nak lihat tu, lihat macam mana? Bahasa dia kata melihat, nak melihat je lah. Maknanya Ustaz, bila dah kita faham yang tu, boleh tak saya nak cakap kita melihat apa yang Tuhan lihat? Boleh Ustaz? Boleh lah. Tapi Tuhan tak nak melihat macam kita lihat. Maknanya yang dipandang, yang diingat tu yang sebenarnya kita lihat Ustaz. Ya. Kalau begitu apa yang dia tengok? Apa yang Tuhan lihat? Kita. Aku tengok diri kita tu yang Tuhan lihat pun. Oh, kabur habis dah spek mata. Okey. Ustaz, soalan daripada Nur Khalifah. Okey, Ustaz cerita sikit yang dikatakan mati sebelum mati, Ustaz. Hilang semua diri. Hilang kuat, hilang pandai, hilang hebat, hilang semua. Hilang dah, tak ada apa. Yang tinggal semata-mata fitrah, kebesaran Tuhan. Tu mati lah. Bila hak tu kita mati, baru kita mati. Mati hak dulu tak masalah. Sekarang ni hak tu kita tak mati. Kita dah ada wujud pandai, wujud hebat, wujud kuat, wujud reti, wujud tahu. Macam mana nak mati kat sana? Baik. Hilangkan daya upaya kita Ustaz no? Hilang, tak ada. Tak ada pun sebenarnya pertolongan je sampai. Yang ada ni kehendak je, iradat Tuhan je yang ada ni. Yang ada ni kudrat Tuhan, yang ada ni ilmu Tuhan, yang ada ni kebesaran Tuhan, yang ada ni melihat Tuhan, mendengar Tuhan. Yang ada ni kata-kata Tuhan je. Kita barang yang Tuhan tunjuk untuk menikmati semua tu. Sedap yang tu, kita tahu lah, kita tak ada apa rupanya. Mati hak tu, semua yang tu mati, barulah kita esok betul-betul mati. Baik. Dia tanya Ustaz, kenapa ya Ustaz saya tanya soalan kat Ustaz ni, hati saya berdebar-debar. Ke Ustaz nak taruh Ustaz? Mana ada. Tak ada macam tu lah. Ingat yang berikut. Ni ada satu lagi. Tak ada nak tanya, hati dah link kat Ustaz dengan Abali. Soalan jawapan terus Abali dan Ustaz bagi. Saya kata dah tadi pasal pas senyap.
Sebab tak sempat bertanya, jawapan dah dapat. Tu yang senyap. Tanya apa tahu. Dah tahu dah. Oh, tu rupanya. Macam tu lah. Okey, Kak Tun pula sama agak. Tak ada buka mulut nak tanya, Ustaz dah jawab soalan duduk dalam kepala ni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Okey, next. Belajar nak mengenal Tuhan, tiba-tiba sangkut di Ustaz. Kacau. Belajar nak ilmu ma'rifatullah, nak mengenal Tuhan. Cuba hilangkan Ustaz, hilangkan abang ni, hilangkan semua. Mesti nampak Tuhan tu. Allah. Okey. Okey, silakan. Ya, Zarif. Macam mana orang yang tak kenal Tuhan ni, kerana takut dia kalau tak ada Tuhan tu, macam mana sebenarnya? Macam mana? Sekali lagi. Orang yang tak kenal Tuhan, takut dia kalau tak ada Tuhan tu lagu mana, Ustaz? Takut dia tak ada Tuhan. Terhadap Tuhan tu. Ya, takut dia tak ada Tuhan. Ya. Ya. Takut dia terhadap Tuhan. Dia bukan takut kat Tuhan. Dia takut tu dekat undang-undang. Tuhan buat apa nak takut? Tuhan kata dia Ar-Rahman Ar-Rahim, kita tak takut. Patut kasih. Orang yang kenal Tuhan, dia bukan takut dekat Tuhan tu. Dia takut dekat undang-undang tu. Tuhan nak buat apa? Takut. Sebab dia tahu Tuhan macam mana Tuhan meletakkan sifat-sifat keagungan dia, sifat-sifat penyiksaan dia, Tuhan letak tu dia tahu. Maka dia takut dengan undang-undang, bukan Tuhan. Jadi takut Tuhan tu sebenarnya patut tak berlaku, tak boleh lah ya. Tak ada. Nak takut ni akan menjadikan kita jauh. Nak kasih ni akan menjadikan kita dekat. Bila kita takut, kita jadi jauh. Yang kita duk jadi pada orang yang kenal Tuhan, dia malu, dia bukan takut. Baik. Terima kasih Ustaz. Terjawab. Baik, Zarif. Okey, Ustaz. Soalan. Okey, dia tanya. Jadi golongan Qadariyah dengan Jabariyah ni, macam mana Ustaz? Ya. Qadariyah, Jabariyah ni semua Tuhan satu bab, semua hamba satu bab. Satu kumpulan semua Tuhan punya. Satu kumpulan lagi semua hamba punya. Dua-dua keliru. Yang tak keliru, Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah join sekali. Jadilah ahli sunnah wal jamaah. Ya. Satariyah, Syiah, semua join sekali semua. Dia akan jadi ahli sunnah. Pakai seorang-seorang satu-satu lagu tu bungkus ya. Qadariyah kata semua Tuhan. Dan kalau semua Tuhan, buat apa? Buat kita. Jabariyah kata semua Tuhan. Jabariyah. Qadariyah kata semua kita. Dan kalau semua kita berdiri siapa pula? Tuhan buat, lepas tu tinggal Ustaz lah. Buat tinggal. Okey Ustaz, soalan Ustaz. Cerita sikit. Bahawasanya Muhammad tu sangat dekat dengan kita Ustaz. Cerita sikit Ustaz. Waktu Allah Ta'ala itu tidak bernama, tidak berkeadaan, tidak bersituasi, tidak segala-galanya, siapa yang tahu? Siapa pun tak tahu. Bagaimana Tuhan nak menunjukkan yang dia Tuhan? Maka dia menzahirkan sifat mulia dia yang bernama Muhammad. Bila Muhammad itu dilahirkan, maka semua ni terbit daripada apa yang Tuhan tengok Muhammad, terbitlah yang lain. Maka semua setiap yang lain yang bernama roh insan ini, berdiri dia dengan Muhammad tu. Soalan dia tadi tanya, macam mana Muhammad dekat kan? Ya. Kita nak faham bahawasanya Muhammad tu sangat dekat dengan kita sebenarnya. Oleh kerana hebatnya Tuhan memandang Muhammad, sehingga bila Muhammad tu berdiri, berdirilah yang lain.
Sebenarnya yang lain tu berdiri yang lain kan berdiri Muhammad tu. Berdiri Muhammad Kalau berdiri Muhammad jauh kan? dekat. Siapa nak menghabarkan dekat tu? Siapa nak menghabarkan Allah tu dekat? Siapa nak menghabarkan? Siapa nak menghabarkan Allah itu mengetahui kalau bukan Muhammad tu? Macam mana nak menghabarkan kalau dia jauh? Masalahnya kita ingat, kita tahu sendiri, kita tak nampak. Dia yang menghabarkan. Itulah pasal. Ustaz, video Ustaz off eh? Tak nampak. Oh, bukan. Dah. Okey Ustaz. Soalan. Ustaz nak tanya, kita mai dengan Allah, pasal apa balik dengan malaikat? Adakah nak menceritakan kepada yang tidak memahami? Kalau main dengan Allah, balik dengan malaikat, lemah Tuhan. Tapi akal nak tahu mana? Allah kata laisa, tidak menyamai. Akal nak tahu mana? Mestilah dekat protokol yang terdekat. Malaikat tu protokol yang terdekat. Tu dia abang malaikat tu. Wahai malaikat pun tidak, yang ada dia. Allah. Okay, next. Dan gelak hihihi. Gelak 3, 2. Okay, soalan. Silakan. Yang terbuku di hati tu tanyalah. Saya nak tanya. Silakan. Ustaz, syariat dan tasawuf ni dia terpisah tak Ustaz? Ada mungkin tak kita nak pergi tasawuf? Contoh. Aha. Tak. Saya bagi contoh. Gula dengan tebu dia terpisah tak? Dok. Tak macam tu. Hebat jawapan, hebat. Okey. Tak, minggu depan main Jakarta lah buat ceramah kat sini. InsyaAllah boleh. Yang kita mau manis tu Ustaz lah. Ya. Gula tu nama dia syariat. Tebu tu nama dia syariat. Gula tu nama dia tarikat. Manis tu nama dia hakikat. Dan gula, tebu, manis tu nama dia makrifat. Power. Okey Ustaz. Okey. Ustaz, sekali lagi Ustaz. Sekali lagi saya nak tulis ya. Okey. Sekali lagi saya nak tulis. Kenapa? Tebu tu apa? Tebu tu syariat. Syariat. Gula tu? Gula tu tarikat. Tarikat. Lagi? Manis tu makrifat. Lagi? Lagi ayat lah lupa. Hakikat. Apa dia tu hakikat? Semua hakikat. Ustaz keras sekejap. Hakikat tu apa dia tu? Lupa lah. Manis tu hakikat. Tadi dia kata manis makrifat. Tak, manis tu hakikat, semua tu makrifat. Ustaz. Ustaz keluar. Saya ulang sikit Ustaz Dah Ustaz keluar. Ustaz. Keluar pergi mana? Ustaz masuk balik. Dia ter-off. Pian, betul ke Pian? Tapi kena pastikan tebu tu manis lah. Bukan. Tebu tu tak apalah, dia manis tak manis tak apalah. Tebu tu tak. Gurau. Kalau tak manis tu namanya terberau, bukan tebu. Ustaz masuk.
Dia kadang bila ada orang call tu dia putul. Oh, dia pakai handphone Nak beli handphone lagi satu kat Ustaz Dah beli tab dah. Tapi biasalah tab kan guna wifi dia problem lah. Ustaz di Sungai Petani ke Abang ni? Sungai Petani. Sana. Hello Ustaz. Terkeluar macam mana? Saya nak masuk, tak masuk. Cuba Ustaz tekan balik sudah. Okey. Internet potong karen dah malam ni. Mikrofon Ustaz. Mikrofon. Halo. Okey, halo. Dengar? Dengar. Okey. Okey, Pak Ulam minta Ustaz ulang balik suara tadi Ustaz. Tebu tu apa? Okey. Tak dengar sekejap. Aduh, dia macam-macam. Jadi. Ustaz dia kena ayat kom dulu kot. Ustaz. Okey. Okey, hak tadi tu apa? Macam mana? Tebu tu syariat. Tebu tu apa? Syariat. Gula tu tarikat. Ni cakap ni, saya nak dengar. Saya tak dengar macam ni. Tebu Okay. tu Tebu tu saya tak dengar dekat mana? Dekat headset. Dekat earphone saya tak dengar. Tak dengar? Ustaz dengar saya? Saya dengar Ustaz clear. Tak pelan. Cuba Ustaz cabut apa tu? Headset tu. Kadang-kadang headset tu. Macam mana? Cabut headset. Cuba Ustaz cabut headset. Ya. Okey. Dengar perlahan. Okey. Ulang balik suara Ustaz. Tebu tu syariat, gula tu tarikat. Sekejap. Saya try pakai sound. Sekejap. Okey. Pakai Bluetooth mode ni. Sekejap. Okey. Sekejap ni. Baik.
Halo Li. Hello. Okey. Siapa tak dengar? Ya. Dia bunyi macam ada gangguan Ustaz, macam bunyi. Sangat. Ha? Suara Li dengar perlahan sangat. Sekejap. Saya try connect. Tak apa. Okey. Halo? Hello. Ya Ustaz, dengar? Tak. Sekejap. Pasal apa? Tak dengar ni. Saya tak dengar ni. Macam mana nak buat? Halo? Ya, hello. Ustaz keluar masuk balik pun boleh. Ustaz keluar. Ustaz, cuba try keluar masuk balik Ustaz. Kenapa dia tak connect dekat Bluetooth? Dekat Bluetooth Phone jadi perlahan. Phone perlahan sangat. Ya. Dah adjust suara pun dia masih perlahan. Ni, okey, clear tak? Cik Lee, minta Ustaz turn off dulu speaker sebab tadi saya pun macam tu, suara slow. Hello? Tak dengar. Ya. Okey. Ustaz, on off my microphone Ustaz. Ustaz, saya remove dulu Ustaz, lepas tu Ustaz masuk balik. Okey. Ya. Halo? Hello. Dengar dah. Dengar dah. Okey. Dengar dah. Aduh. Okey. Okey, soalan tadi apa nama? Gulam. Ya. Ustaz. Ghazali tanya lah Ustaz. Okey. Apa dia tu? Tanya. Tebu tu syariat. Gula tu. Tebu tu. Okey. Gula tu tarikat. Gula tu tarikat. Okey. Manis tu hakikat. Manis tu hakikat. Gula, tebu, gula dan manis tu makrifat. Semua tu makrifat lah. Semua tu pengenalan. Baik. Syariatnya batang tebu tu lah. Baik. Tarikatnya gula. Ya. Hakikatnya manis. Manis. Dan tebu, gula dan manis itu adalah makrifat. Baik. Alright. Okey Ustaz, soalan daripada... Sorry, nak tambah pening sikit boleh? Tambah apa? Nak tambah pening sikit Ustaz boleh? Boleh. Jadinya syariat dalam
Syariat dalam hakikat ke ataupun apa tu makrifat tadi? Dalam siapa? Hakikat, makrifat dan tarikat duduk dalam syariat. Okey. Alright. Okey Ustaz. Soalan daripada Pian. Nak dapat minyak, kena pergi ambil nyok. Sebab semua dah dinyok. Tetapi yang kita nak bukan nyok. Yang kita nak minyak. Ya. Okey. Okey Ustaz. Soalan daripada Pian. Okey. Ustaz, ceritakan yang Tuhan cakap kami ajarkan ilmu dari sisi kami kepada hamba soleh Khidir. Macam mana tu Ustaz? Ilmu yang bukan mai daripada siapa-siapa, terus mai dari Tuhan. Ilmu yang terus mai daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tak nak mai daripada siapa-siapa pun. Baik. Apa yang Tuhan nak, Tuhan nak apa? Khidir bukan ada apa, yang ada Tuhan tu lah. Baik. Okey. Okey Ustaz, soalan daripada Khalifah. Nak tanya Ustaz, di manakah letaknya diri sebenar-benar diri? Terima kasih. Di Khalifah di nama-nama. Okey. Okay, next. Nama Khalifah. Okey, soalan. Okey Ustaz, soalan daripada Azma. Assalamualaikum Ustaz. Soalan saya, kenapa kita lupa tentang janji kita dengan Tuhan dulu, sumpah kita dengan Tuhan dulu? Nak bagi ada perjuangan, baru kita berjuang nak cari balik, berjuang nak ingat balik, berjuang nak ambil tahu balik, berjuang semula. Sebenarnya kita tak lupa, kita dilupakan. Kita dilupakan oleh alam syahadah ni. Sebab nak bagi ada perjuangan, nak bagi ada sungguh, nak bagi ada perbezaan, nak bagi ada kebenaran, nak bagi bangun semula jiwa tu. Sebab tu dia bagi kita lupa. Tapi pada sebenarnya bukan dia bagi lupa pun, kita yang buat bagi lupa. Maka situ dia bagi kita peluang Ustaz. Untuk kembali. Apa bukti? Dia hantar main Rasul, dia hantar main Quran. Dia nak suruh ada peluang untuk kita kembali. Okay, next. Okay, Ustaz, soalan daripada Pian. Ustaz, yang dikatakan laduni wajib semua dapat atau kalau tak Allah tu tak adil, betul tak Ustaz? Tu macam mana Ustaz? Boleh lah semua orang dapat. Tak zalim Tuhan, dia buat orang setengah dia kenal, setengah dia tak kenal, tak boleh lah. Dia dah buka pintu kenal, kita yang menzalimi diri kita. Kita tak mau kenal dia, nak kenal benda lain. Pintu kenal dia buka dah kat kita. Baik. Okey Ustaz, soalan dari saya Ustaz. Salah satu jalan untuk menyampaikan kepada dia adalah dengan pengabdian. Jadi Ustaz cerita sikit yang dikatakan pengabdian ni apa dia? Okey. Pengabdian ni bergantung mutlak 100% hanya dengan Allah, bukan dengan yang lain. Bergantung mutlak dengan dia, bukan dengan yang lain. Bukan dengan memikir, bukan dengan angan, bukan dengan cita-cita, bukan dengan belajar. Ini gantungan mutlak ni. Baik. Kalau dia bawa mai kita, takkan benda lain bawa balik kita. Kalau kita kenal dia di awal, takkan ujung kita nak cari benda lain.
Baik. Assalamualaikum Ustaz Lee. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kamaria. Ya. Nak tanya Ustaz. Jika kita tengah khusyuk solat tu, tiba-tiba kita nampak, tiba-tiba kita nampak rupa kita. Tu benar ko ataupun satu fatamorgana ko apa ko Ustaz tu? Okey, tengah-tengah solat kita nampak diri kita. Ya. Jawabnya, bila Tuhan nak kenal dia siapa, dia tunjuklah diri kita yang hak dia kenal tu. Jadi, kenapa kita nampak kita? Tuhan nak kenal kita. Aku ni siapa? Hang nak tahu aku siapa? Hang tengok diri hang tengok sekarang tu. Itu diri yang aku kenal. Yang aku tahu, diri yang aku pandang pada mula-mula pandangan. Itulah dia. Fata Morgana, dia jauh. Hak ni bukan jauh di depan mata. Ya. Maka nak tengok macam mana Tuhan pandang kita, tengoklah macam mana kita pandang diri kita tu. Tapi rupa yang nampak masa tu bukanlah macam rupa Zahir hari-hari ni Ustaz. Tapi rupa dia tu orang Kelantan kata molek lah, nampak rupa tidak macam rupa Mak Cik hari-hari ni. Dia sebab dia elok, dia cantik, dia jalan, dia jamal. Dia agung, indah. Ya. Okey, terima kasih Ustaz. Mesti sama-sama cik. Dan kalau kita bernasib baik dekat nak mati besok, kita nampak rupa kita yang asal. Allahu Akbar. Terima kasih. Kena dah. Sama-sama cik. Kena dah. Buat pula. Rata tak nak cerita. Kena dah. Tu yang tak mahu cakap tu. Allahu Akbar. Habis cover. Terima kasihlah soalan tu. Tiap orang akan dengar nanti. Okey Ustaz, soalan daripada Pian. Ustaz, Iblis pun mengenal akan Tuhannya. Kenapa manusia selalu salahkan Iblis dalam perbuatannya? Pasal manusia yang menyalahkan Iblis, pasal dia tak kenal diri dia siapa. Pasal dia tak tahu dia siapa. Dia tak tahu kenapa Tuhan tunjuk Iblis tu. Iblis tu Tuhan tunjuk. Tuhan abang dia. Hang silap hari bulan, hang lah dia tu. Hang silap gaya, hang duduk tak betul je. Dia tu bukan dia. Hang itulah dia. Allah. Alright, next. Ada lagi soalan? Selalu grup ni 6 orang. Hari ni sampai 20 orang. Ni group first kan? Yang lagi satu tu second group. Oh, okey. Okey, soalan. Ada lagi soalan? Tuan-tuan, puan-puan ada lagi soalan? Tanyalah.
Kata orang sufi, siapa yang mengenal diri dia, dia mengenal lah Tuhan dia. Yang tu kalau baca yang tu cukup dah. Saya baca yang lain lah. Siapa yang tahu diri dia siapa, dia tahulah Tuhan dia siapa. Kalau saya bertanya, apakah yang paling terindah dalam hidup kita? Apakah yang paling terindah dalam hidup kita? Dulu, kini dan selamanya. Jawapannya, diri kita. Soal pernyataan yang ahli sufi bagi, siapa yang mengenal dirinya? Siapa yang mengenal dirinya? Tadi saya tanya pula, apa yang paling indah dalam hidup kita? Diri kita. Mengenallah kita itu adalah keindahan. Dan keindahan itu jalan Tuhan. Siapa yang tahu dia itu adalah keindahan, dia tahulah Tuhan itu siapa. Dan soalan, kita apa yang kita cari? Apa yang kita cari dalam hidup kita? Macam-macam kita dengar. Ada orang kata mencari keredaan, ada orang kata mencari kebahagiaan, ketenangan. Sebenarnya apa yang kita cari? Kita cari diri kita yang dikenal Tuhan tu. Sehingga terbitnya segala sesuatu kerana diri kita dikenal Tuhan. Cari diri itulah. Diri yang boleh mengetahui, dia dapat menilai, dia dapat meneliti, dia dapat merasakan, dia dapat memahami, dia boleh membezakan, dia boleh memilih, dan yang paling pasti, diri itu boleh mengenal. Maka apa yang dia cari? Diri yang boleh mengenal Tuhan tu. Dapat dah lagi? Mestilah dapat. Takkan nak cari dulu, dapat dululah, baru boleh cari. Nak cari benda tak dapat, cari apa? Tahu dah tak dapat. Okey Ustaz, Pian tanya Ustaz. Terangkan Tuhan yang menyesatkan dan Tuhan yang memberi petunjuk dalam satu masa pada keadaan itu. Tengok iblis, tengok iman. Tengok keimanan, tengok kenasuan tu. Tengok nafsu dan tengok iman. Satu al-mudil, satu al-hadi. Dua-dua tu bukan kita. Dua-dua tu pengetahuan kita. Kita bukan mendapat petunjuk, kita bukan dapat sesat. Kita mengetahui tentang petunjuk dan sesat. Dan kita memilih untuk jadi petunjuk atau jadi sesat. Baik. Okay, next. Saya nak pesan. Jangan bodoh-bodohkan Tuhan dengan akal cetek kita ni. Tuhan bukan benda permainan. Jangan letak Tuhan macam kawan karib. Jangan letak Tuhan ni macam mak ayah. Jangan letak Tuhan macam adik-beradik. Dia bukan lagu tu. Dia Tuhan. Maka letaklah nilai Tuhan seperti Tuhan. Jangan letak nilai Tuhan macam kita. Sagi soalan keluar repek-repek. Alright. Ada lagi? Silakan. Okey Ustaz, saya tanya Ustaz. Okey. Banyak kita tahu perihal Nabi dengan sahabat, dengan keluarga dia, dengan masyarakat, dengan kaum dia. Perihal Nabi seorang-seorang tu macam mana Ustaz? Perihal Nabi seorang-seorang, bagaimana kita mengenal dia. Perihal yang ada kat kita, bagaimana mengenal dia tu perihal dia. Macam mana kita mengenal Nabi? Kita tahulah perihal dia. Kalau cakap kita bercakap je, tu bercakap je bukan kenal dia pun. Macam mana nak tahu perihal Nabi kalau kita tak pernah kenal Nabi?
Macam mana kita nak kenal Nabi kalau kita tak kenal diri kita yang mengetahui tentang Nabi tu? Baik. Okey Ustaz, ni Azmah tanya Ustaz, kenapa dikatakan manusia itu khalifah atas muka bumi ni Ustaz? Sebab dia memiliki apa yang ada pada Tuhan. Tuhan dah sempurnakan semua sifat-sifat mulia pada manusia, maka dia menjadi khalif, menjadi duta-duta pengganti Allah Ta'ala. Dia mengganti Tuhan dengan memiliki Ar-Rahman Ar-Rahim. Tu dia panggil khalifah, pengganti. Malaikat pun tak boleh jadi, jin pun tak boleh jadi, semua tak boleh jadi. Tuhan kata wa idz qala rabbuka lil malaikati inni. Dan telah aku berkata kepada semua malaikat, sesungguhnya ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan manusia ini sebagai penggantiku di atas fil ard, muka bumi ini. Maka jadi pengganti tentulah memiliki keistimewaan. Apa dia? Kita memiliki sifat-sifat yang telah diberi Tuhan kepada kita yang selama ni kita tak ada apa sifat tu. Paling tinggi Rahman Rahim, pemurah dan mengasihani. Karena sifat itulah manusia boleh membiak dan bertoleransi. Walaupun duk sibuk berebut kerusi tapi masih boleh buka ansur. Okey Ustaz, terangkan sikit Ustaz, macam mana kita nak faham yang diri kita ni sentiasa dimuliakan oleh Allah Ta'ala dan sentiasa dipuji oleh Allah Ta'ala Ustaz. Macam mana Ustaz? Senang je. Ya. Senang je. Macam mana bunga mawar boleh keluar? Bukan kalau kerana manusia dipuji Tuhan. Macam mana buah kurma boleh terbit kalau bukan kerana manusia menjadi keistimewaan Tuhan. Nah, itulah dia, tinggi tak tinggi. Kita ni bengang sikit, bengang-bengap, balul-balul. Kita tahu apa? Kena dah. Dia ambil mic. Dia ambil mic. Dia buh di tangan. Orang perempuan ambil mic buh di tangan. Yang cantik mic tu kan tak dia. Tangan dia. Mic tak cantik, yang cantik tangan dia. Mic tu mengedit tangan dia. Dan yang cantik pun bukan tangan dia, yang cantik bukan mic, yang cantik pandangan Tuhan dekat dia. Allah. Sehingga dia boleh menerbitkan sesuatu yang cantik. Pun bangang juga, pahalul juga yang ni pun. Allahu Akbar. Jadi Ustaz, jangan untuk kita faham yang kita belajar ni, jangan sesekali kita bawa keluar apa yang dalam diri kita, kemudian kita sembah benda tu pula Ustaz. Ya, jangan kita meletakkan benda lain tu lebih tinggi dari kita, kita sembah. Dia tengok ahli parlimen, oh hantar dia ni hebat. Yang hebat dia yang pandang tu, bukan kawan tu. Tapi dia menghebatkan kawan tu, dia yang pandang jadi rendah. Baik. Apa pasal? Tuhan kata aku letak hang dalam level yang cukup hebat, hang bubuh diri hang bawah. Ni betul-betul musibah alam tu ya. Minta tukar jadi tupan. Akhirnya jatuh ke tanah juga. Okey Ustaz, dia ada soalan daripada satu hamba Allah. Namanya dirahsiakan. Okey Ustaz, ceritanya saya ringkaskanlah soalan dia, senang. Kenapa kalau kita tengok dalam Al-Quran, kisah-kisah wanita banyak diceritakan dalam Al-Quran tu nampak macam menjadi satu beban bagi kaum lelaki Ustaz. Apa sebenarnya Tuhan nak cerita? Nak cerita semua sifat ada kat lelaki. Perempuan itu adalah sifat bagi lelaki. Diri bagi lelaki.
yang berbagai-bagai, yang kepelbagaian. Kalau kita melihat pada sudut makrifah, kita melihat pada sudut hakikat sebenarnya, itulah perangai Tuhan. Perangai cemburu, perangai itu tak, yang itu tak kena, yang ini tak kena. Sebab dia bukan satu metabat yang tetap. Maka dia nak jadikan manusia jangan duduk pada mana-mana bahagian, jangan berduka pada mana-mana bahagian. Kita yang boleh mengetahui dan kita yang boleh faham dan kita yang boleh menguasai itu. Itu dia buat macam tu. Baik. Okay, next. Tajam lagi, tajam. Okay, ada lagi. Jangan kita kata perkataan macam mana nak kenal Tuhan. Jangan kata perkataan tu. Kita telah melemahkan kehebatan Tuhan sebab orang tak boleh kenal diri dia. Pelik satu benda yang hebat, satu tak boleh kenal diri dia. Jangan tanya. Macam mana kita tak boleh kenal Tuhan? Tuhan kata apa yang kenal sebelum ni kalau bukan aku? Apa yang kenal sebelum ada ni kalau bukan kenal aku dulu? Yang lain Tuhan kenal setelah mengenal aku ni, orang boleh kenal benda lain. Tiba-tiba hang kata kenal benda lain, kata macam mana nak kenal aku? Punya bengong. Rabuk perut ni. Okey, Ustaz. Adakah untuk kita nak kata menguasai ilmu ni tak mampulah, tapi adakah cara untuk kita sentiasa kekal ataupun berterusan atas jalan ni kena ada genius Ustaz, kena ada burhan Ustaz. Cerita sikit Ustaz. Bukan kena ada, burhan tu dah ada. Kita kena guna. Okey. Okey. Kalau kena ada burhan tu kita kena guna. Intellectual tu kita kena guna. Sebab intellectual tu telah diberi Tuhan pada setiap manusia untuk membangunkan diri dia. Mana boleh kita nak kena pergi ambil bagi ada, dia memang dah ada. Okey. Jadi benda dah ada, bagi dia selalu keluar. Burhan itu ialah akal yang tertinggi. Dia atas lagi pada akal. Burhan ni adalah satu akal yang lebih tinggi daripada akal biasa. Orang putih panggil genius. Dia genius dengan jin dekat-dekat nak sama, tapi genius tinggi. Maknanya Ustaz, kita kena cara kita fikir kena deras sikit Ustaz, kena cepat. Laju. Tak boleh biasa. Biasa tak jalan. Biasa cakap beli ikan di market, cari cabai, cari karipole buat gulai, tu biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semua manusia boleh capai. Reti dengan tak reti . Ya. Okay, next. Tuhan bagi setiap manusia otak bawah sedap, otak sedap. Dia bagi otak sedap dan bawah sedap. Combine dua-dua, mesti genius. Right. Okay Ustaz, cerita sikit Ustaz, macam mana orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala ni, para-para wali ni, dia berfikir, cara dia berfikir tu macam mana Ustaz? Okay, tengok nah. Dia celak mata, dia nampak siapa dulu. Dengan kita celak mata pagi-pagi nampak apa dulu. Yang tu cukup lah. Kita bezakan dua tu. Orang-orang wali, dia celak mata subuh-subuh apa yang dia nampak dulu. Kita celak mata subuh-subuh apa yang kita nampak dulu. Kalau orang untuk wali, kalau untuk wali, dia celak mata, dia nampak
Nur ala nur. Cahaya atas cahaya. Ya. Fizikal, material ini cahaya. Ingatan, ingatan, pandangan dan rasa itu atas pada cahaya tu. Jadi orang-orang wali, dia jelek-jelek mata, ingatan dia kembali kepada Tuhan. Nampak dia diri kebesaran Tuhan. Dekat dia memang dekat dengan Tuhan. Jadi dia pun tak ada ruang untuk yang lain. Tak ada ruang untuk yang lain. Okey, jelek mata sebut nama Allah. Boleh ke Ustaz? Tak boleh juga sebab kadang-kadang jadi PL. Dia jadi afal yang diulang-ulang. Bukan kerana dia kenal. Allah. Ramai orang Allah, bangun-bangun Allah. Apa yang hang tahu tentang Allah? Baik. Okay. Itu level biasa. Bangun sebut Allah tu level biasa. Lepas tu kenal nasi lemak. Tuhan tak ada. Saya cerita nak tengok. Boleh putih tak dengan Tuhan? Bangun tidur. Boleh. Cuci muka. Tinggal ada nasi lemak. Cuba tengok daun pisang. Siapa duk kenal diri? Cuba tengok nasi. Siapa duk kenal diri? Cuba tengok lemak tu. Lemak yang ada dalam nasi. Siapa duk kenal? Cuba tengok ikan bilis. Cuba tengok cabai. Cuba tengok telur ayam. Cuba tengok kacang goreng. Cuba tengok timun dalam tu. Siapa duk kenal? Dan apa yang kita kenal? Yang tadi Allah, Allah, Allah. Mai tengok kacang goreng. Nampak kacang goreng? Tu Allah bi'at. Allah tabi'i. Dia tu Allah sebut apa-apa tu. Bukan lipik mana pun. Okey, kalau macam tu Ustaz, yang Khalifah tanya tu, ni kalau Ustaz bagi contoh tadilah, tengok nasi lemak tu dengan semua yang ada pada nasi lemak tu, sebenarnya kita nampak diri kita Ustaz. Macam mana Ustaz? Ya. Nampak aliran kasih sayang Allah, aliran daripada Tuhan tu mai pada diri tu sampai wujud. Aliran kasih sayang tu sampai mewujudkan suasana. Bila tengok suasana, kita nampak kasih sayang direct. Perlu sebut ke? Perlu sebut ke? Tak sebut pun aliran tu dah ada. Kenyataan tu dah berdiri dah pun. Sebut ni nak mengiyakan apa kita nampak. Adakah orang bangkit pagi-pagi sebut Allah, dia nampak macam tu? Nak menampak macam tu, tak praktikan tu macam mana Ustaz? Macam mana? Praktikan dia macam mana Ustaz? Okey Muhammad. Ya. Waktu Muhammad ada dalam rahim ibu, siapa yang mengeluarkan jari jemari Muhammad? Tuhan. Sedang tak hari ni tengok jari jemari penuh dengan kasih sayang? Sedang? Kadang sedang, kadang tak sedang. Kadang tak sedang tu lah, tak guna. Yang kita dekat tak sedang tu kan. Itulah paling tak guna. Tak sedang tu. Adakah ruang untuk kita boleh tak sedang Tuhan ni? Adakah ruang? Muhammad beritahu satu ruang yang kita boleh tak sedang kata Tuhan? Beritahu. Ada ruang tu? Ada ruang kan? Kalau tak ada ruang macam mana boleh tak sedang? Dia kadang-kadang mari, kadang-kadang tak mari. Tak faham. Tak kadang. Ini dia panggil bengong. Benda lain kita boleh sedang. Pasal apa Tuhan sedang? Mana ada kadang ni? Benda lain kita teringat selalu. Baju, seluar teringat selalu. Tuhan kita kadang-kadang. Boleh tak? Tak boleh Ustaz. Tak boleh. Macam mana boleh jadi terputus? Tak ada Tuhan kita tak nyawa tau. Pasal orang tak ingat. Ada lagi lah ruang. Kadang-kadang ingat, kadang-kadang tak ingat. Ada ruang lagi yang macam tu. Nabi tak ada ruang, dia tak ingat. Kita tengok anak, mana boleh terputus dengan Tuhan? Kita tengok TV, mana boleh terputus dengan Tuhan? Bagi tahu ruang mana kita boleh terputus dengan Tuhan? Bagi tahu waktu kita melihat. Dalam mimpi kita boleh ingat kat Tuhan tau.
Ya. Betul Ustaz. Tu Ustaz kalau tengok dalam nasi pun boleh teriak Ustaz. Itu memang betul. Nasi kita tengok lalang cukup lah. Pokok lalang depan rumah tengok terucut. Kot nasi dekat sangat kot. Lalang luar. Ya. Betul. Tengok kucing. Tuhan bagi warning kat kita 32 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang aku bagi ke hang yang mana hang nak dustakan kata aku hang tak boleh kenal. Yeah. Yang mana hang nak kata dustakan aku adalah benda yang boleh dihijab. Hang bagi tahu. 32 kali dia abang. Apa yang tak betul lagi dengan hang terhadap aku ni? Dia pilih kita baik-baik Ustaz. Hari-hari bagi. Hari-hari. 1400 tahun kot dia beritahu. Tu yang nak kena tuntut tu Ustaz lah. Itu dia tanya. Hang tahu tak aku tak nak lupa kat hang? Allah. Kita masih dengan kadang-kadang. Kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa. Ada tak kadang-kadang menyawa, kadang-kadang tak? Tak ada. Allah. Sorry Muhammad. Saya bukan marah tapi saya abang benda macam ni very serious tau. Apa Ustaz? Tak apa. Tak kisah pun. Saya nak bagi tahu kata don't play a fool bab mengingati Tuhan. Ya betul. Tuhan kata daripada aku mula ingat kat hang sampai hari ni aku tak nak lupa lagi kat hang. Hang setiap saat lupa kat aku. Aku tak pernah lupa dekat hang sampai tak berhenti nikmat aku sampai kat hang sebab aku tak pernah lupa kat hang. Pasal apa bila nak nikmat aku sampai hang lupa kat aku? Nikmat paling besar aku kat hang adalah diri hang tu. Diri yang aku cipta daripada bukan ada punca mana-mana, mai dari diri aku, mai dari ingatan aku. Diri yang paling besar kurniaan adalah diri hang. Pasal apa hang tengok diri hang tak ingat aku? Hang nak kena tengok tanda-tanda lain ke? Hang nak tengok benda-benda lain jadi bukti bahawa hang nak ingat aku. Sedangkan diri hang tu adalah bukti yang paling besar aku ingat hang. Apa what the hell manusia ni? Allah. Baik. Gatal kepala abang ni. Aduh. Tak apa Ustaz. Pembalut tengah balut. Okey. Steady. Awak tak tanya soalan, saya tanya soalan tu bagi panas tu. Tanya bagus. Tak bangkit ni. Tanya apa bangkit? Ya. Muhammad pergi cermin belek rambut ada berbalai atas kepala. Belek kira ngak. Esok Tuhan tuntut ngak bayar ngak. Enggak. Allah. Tuhan kata tak ada satu aku buat untuk yang lain. Melainkan aku buat semua untuk hang. Sebab tak ada satu pun dalam pandangan aku yang lebih baik daripada hang. Tiba-tiba kita tak melihat tu, ya Allah, apa jenis kita ni? Tuhan kata, hang yang terbaik dalam pandangan aku. Pasal apa hang tak mengingati aku, macam mana aku ingat hang? Hang daripada tak ada rasa, aku bagi rasa. Daripada tak ada penglihatan, aku bagi penglihatan. Daripada tak ada pendengaran, aku bagi pendengaran. Daripada tak ada deria bau, aku bagi bau dekat hang. Daripada tak ada pemikiran, aku bagi pemikiran. Apa lagi yang menyatakan hang ni tak boleh ingat kat aku? Aku jaga hang, aku belai hang, aku tatang hang, aku cukup. Apa tu? Perhati hang, seindah yang baik, yang paling elok. Loh. Minta ampun lah, tu yang terbaik. Tobat. Itu yang terbaik. Angkat tangan kata, ya Allah, aku minta ampun. Aku tak boleh ingat dekat hang macam hang ingat kat aku. Tapi aku tahu, aku nak sangat kat hang Tuhan. Hang bagilah aku boleh ingat kat hang. Jangan tangguhkan taubat sana. Jangan. Tuhan kata, balik mai kat aku. Aku tahu hang tak ingat kat aku tahu. Tapi tak apa, selama hang tahu kata, itu satu kesalahan, aku dah cukup sayang kat hang. Baik. Sama-sama. Baik sangat Allah ni Ustaz. Terlalu baik. Terlalu baik. Saya tukang bawa parcel saya. Saya kerja dengan FedEx, Federal Express.
Tukang bawa parcel. Itulah tadi tak ambil parcel. Tak ada rumah, tak ada rumah. Esok pergi ambil. Yang tuan-tuan nak parcel, bukan saya. Tapi Ya. tuan-tuan nak, saya tak ada, parcel tak sampai. Jagalah saya. Mau duk ingat Bunyi macam kasar. Dah seloroh. Seloroh juga, betul-betul juga. Sebenarnya tuan-tuan semua dah terbaik dah. Dah sangat baik dah. Cuma terikat tak dibuka. Hari ni Tuhan buka apa? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam ya Aidi. Ya, silakan. Mazlan Ustaz. Itu hari saya tanya bab bertakwa. Bab apa? Takwa. Yang kedua ni, hari ni saya tanya bab tawaduk. Macam mana kita nak faham apa dia tawaduk. Tawaduk merasa diri sangat-sangat hina dan rendah. Tawaduk merasa diri itu jahil. Tawaduk merasa diri itu diri yang ketidakberadaan. Maka membangkitkan suasana rendah diri kerana memandang kemuliaan Tuhan. Kerana memandang kebesaran Tuhan, diri tawaduk itu akan berdiri. Maka ciri-ciri dia akan jadi orang yang selalu merasa hina walaupun dia berada di tempat yang cukup mulia. Dia selalu merasakan dirinya jahil walaupun dia sangat alim. Dia merasa dirinya sangat-sangat fakir walaupun dia cukup kaya. Ini orang tawaduk. Baik Ustaz, terima kasih. Yang ketiga, yang keduanya, zuhud lah. Zuhud ni tidak memperdulikan dunia. Bukan bererti buang. Tidak memperdulikan dunia yang memberi makna ada tak apa, tak ada pun tak apa. Ada tak jadilah orang dahuk sangat. Tak ada tak jadilah orang yang macam kecewa sangat. Sebab dia ada Tuhan. Tu zuhud. Terima kasih Ustaz. Baik Di. Baik. Okay, next. Li Al-Ghazali ada kan? Baik. Tak dengar suara senyap. Ya, ada lagi soalan, silakan. Li mana lagi soalan? Senyap dah. Li okay.
Dengar tak? Dengar. Okey, ada lagi soalan? Kalau tak ada, kita tangguhkan sini dulu Ustaz, nanti kita sambung, okey? Baik, insyaAllah. Baik. Minta maaf, ini ada sedikit gangguan. Okey, lebih kurang minta maaf banyak-banyak. InsyaAllah umur panjang, kita jumpa lagi. Baik, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita yang dapat sentiasa mengenal dia dan sentiasa terbuka hijab kita dengan dia dalam semua keadaan, Amin. semua situasi. Amin. Allah, amin. Lebih kurang minta maaf banyak-banyak. Muhammad, saya minta maaf banyak-banyak. Kasar. Tepuk ke depan. Apa. Saya salah Ustaz, best. Muhammad pandai tanya, keluar macam-macam. Dan insyaAllah, semoga Allah Ta'ala bagi kita lebih mudah, lebih senang untuk kita memahami dalam ilmu ni, insyaAllah. Umur panjang dan kita mengharapkan kita disedarkan oleh Allah Ta'ala tentang kita adalah keredaan, diri kita sendiri adalah keredaan. Jadi janganlah mencari redha sebab kita telah pun diredai, insyaAllah. Baik. Saya akhiri dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه ختم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالتوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أعلم. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Allah jumpa lagi. Terima kasih Ustaz. Baik. Assalamualaikum semua. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Lih. Baik. Terima kasih Ustaz. Baik. Baik, jumpa lagi. Terima kasih. Baik, sama-sama. Terima kasih. Thank you, Cik Lee. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih, Lee. Terima kasih. Minta maaf, malam ni ada sikit-sikit. Baik, terima kasih semua.